Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke The Mudir Podcast, rancangan yang membincangkan tentang bisnes pendidikan tuition dan pengajian Islam dengan menjemput pengajar dan pengusaha-pengusaha bisnes untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran mereka supaya kita dapat sama-sama belajar. Dalam episod ini, kita menjemput Coach Afiq, pengasas businesstuition.com untuk berkongsi tentang kepentingan pemasaran tuition secara digital. Beliau terangkan kenapa pemasaran secara digital sangat penting untuk pusat tuition dan beliau juga kongsikan 5 platform minimum yang wajib pusat tuition ada untuk pemasaran digital. Dengar sampai habis untuk dapatkan idea-idea yang boleh anda pinjam untuk laksanakan strategi pemasaran digital pusat tuition anda sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya besar hati dapat menjemput Coach Afiq untuk berkongsi pengalaman beliau bersama kita. Coach Afiq pengalaman luas dalam bidang pendidikan tuition, daripada menjadi home tutor kepada mengasaskan dan mengembangkan pusat tuition sendiri. Beliau mula mengajar sebagai home tutor pada tahun 2010 ketika masih di universiti lagi. Kemudian beliau terus menimba pengalaman mengajar di bawah lebih 10 pusat tuition di sekitar Shah Alam. Beliau juga pernah bertugas sebagai Business Development Executive di Kumon. Bagi yang tidak tahu, adalah sebuah institusi pendidikan multinasional yang ada cawangan di serata dunia. Jadi sales dan marketing pusat tuition bukan perkara yang asing untuk beliau. Kini beliau sering dijemput sebagai coach oleh INSCAN, iaitu Institut Kesewahanan Negara, untuk membantu pengusaha-pengusaha pusat tuition tempatan urus dan kembangkan pusat tuition. Saya sendiri dah tengok beberapa talk dan sharing beliau di YouTube. Beliau seorang yang down to earth dan tak kedekut ilmu lah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyebut Coach Afiq untuk memulakan perkongsian. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Zubir daripada Mudir Domai atas jemputan untuk saya berkongsi tentang bisnes pusat tuition. Okey, so untuk makluman semua, saya juga merupakan owner untuk businesstuition.com yang membantu usahawan bagaimana untuk membuka bisnes pusat tuition dan juga bisnes tuition. Okey, so dekat sini saya nak kongsikan salah satu tajuk dalam mengembangkan bisnes tuition lah, ataupun kepada sesiapa yang ingin bermula dalam bisnes tuition, iaitu pemasaran secara digital. Okey, so sejak PKP, bila PKP berlaku, apa yang saya nampak lah lepas semasa kita run tuition, semasa PKP, tuition terpaksa tutup sementara. So dekat situ kita terpaksa membuat secara online. So bila kita buat secara online, ramai juga yang pusat tuition lain akan buat secara online. So bila kita nak buat secara online, secara langsung kita akan terfikir macam mana kita nak mengembangkan ataupun nak buat marketing tuition online ni. So salah satunya ialah dengan buat pemasaran secara digital. Selain kita bagi flyers, banner, banting, print dan sebagainya, so ialah membuat pemasaran secara digital. Okey, so bila kita nak masukkan dalam skop pemasaran secara online ni atau secara digital ni, dia sangat meluas. So ada pelbagai cara yang kita boleh buat marketing secara online ni. Biasanya yang selalu common lah, yang bila kita dengar je pemasaran online dalam tuition ataupun mungkin bisnes lain, biasanya mungkin kita akan buat melalui social media, Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya kan. Yang terbaru ni TikTok lah. So itu semua salah satu cabang untuk membuat pemasaran secara online. Tapi sebenarnya kita ada lagi. Dan macam mana teknik dan strategi yang kita nak buat dalam pemasaran secara online ni? Adakah dengan cara post dekat Facebook saja ataupun kita kena buat live online saja? Benda tu salah satu. So dah ada banyak lagi. So dekat sini saya akan kongsikan lah antara beberapa macam mana kita nak buat pemasaran secara digital dan akan sampai kepada ibu bapa dan juga student yang berminat untuk tuition dengan kita. Okay, so yang pertama adalah kalau kita tengok maksud pemasaran secara digital ni, maksudnya kita buat pemasaran bisnes pada pelanggan kita melalui penggunaan internet. Maknanya mesti ada internet lah kalau kita nak buat pemasaran online ni. So bila kita dah faham, okey, kita nak buat marketing online, mesti ada internet. So maksudnya dekat tempat kita mesti ada internet ataupun dekat rumah kita ke bila kita nak online. WhatsApp, tu pun salah satu cara. Okay, so bila kata jenis-jenis pemasaran digital yang ada lah, okay, so boleh melalui, yang pertama yang sangat common adalah social media. Daripada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter dan sebagainya. Okay, so kalau tanya saya lah, social media apa yang kita nak fokuskan ataupun nak buat? Facebook ke, Instagram ke? Kalau tanya saya sarankan untuk buat semua sekali, semua page. Maksudnya kalau kita pusat tuition Ali. So pusat tuition Ali dekat semua page social media ada. Facebook pun kita ada, Instagram pun kita ada, Twitter pun kita ada, TikTok pun kita ada, dan pelbagai social media lah yang mana yang mendapat rank tertinggi. Nanti saya akan kongsikan apakah 5 benda wajib kita ada. Sebab kalau 5 ni salah satu tak ada, mungkin kita akan berkurang lah dalam pendedahan kita dalam online ni. Okay, so itu yang pertama social media tadi. So yang kedua adalah
website. Bila kata nak buat marketing online, website of course kena ada. Sebab apa? Sebab website ni ibarat kedai kita dekat alam maya. Kalau macam dalam fizikal, kita ada kedai kita. So orang akan datang ke kedai kita. Tapi dekat online, macam dia nak jumpa kita secara online, iaitu dengan adanya website. Facebook social media tu itu pun ada juga, tapi website kita pun kena ada juga. Iaitu kita jadikan kedai kita. Nama kedai kita www.tuitionali.com. Itu kita punya nama kedai kita. So pelanggan akan ke kedai kita dan dia akan tengoklah segala info, detail dan sebagainya. Kalau website ni, so ada yang berbayar, ada juga yang free. Dan sekarang banyak platform yang free boleh ambil. Tapi dia ada ni lah, kalau domain dengan hosting of course kena belilah. Tapi kalau nak yang free pun boleh juga. Kalau kita boleh buat dekat Google Sites, dekat Blogspot, okay? Itu antara yang famous lah, yang selalu orang buat website secara percuma. Kalau nak buat website.com, beli domain hosting ataupun upah orang lah untuk buat website. Okay, tapi kalau tanya saya, website kena ada kalau nak buat marketing secara online. Kenapa? Nanti saya akan terangkan kenapa perlunya. Sebab ini salah satu 5 perkara yang wajib yang perlu ada kalau kita nak marketing tuition secara online. So yang ketiga adalah SEO lah. Ni salah satu marketing, jenis-jenis marketing digital, search engine optimization, iaitu bila orang search dekat dalam Google akan keluar kita punya nama tuition tu dekat ranking yang pertama ataupun dalam first page dekat dalam Google. So yang ketiga adalah email, pemasaran melalui email, pemasaran affiliate pun boleh. Okay, so kita mungkin hire salah seorang student ataupun staff kita sendiri untuk tolong bantu marketkan tuition kita. So content marketing, podcast macam yang saya sedang buat sekarang, FB ataupun TikTok, Pixel dan juga mobile marketing lah. Ini salah satu jenis marketing digital yang anda boleh buat. Tak perlu buat semua, tapi boleh buat salah satu. Ini jenis-jenis yang saya kongsikan. Okay, kalau saya kenapa pentingnya perlu kita buka dalam online, pertama sekali adalah market lebih besar. Kenapa market lebih besar? Sebab kalau kita tak buat online, katalah kita buat tuition kita dekat Taman Setiajaya. So Taman Setiajaya ni, kalau kita ada tuition kat Taman Setiajaya, so dia kawasan situ saja. So kalau kita cover katalah student lebih kurang dalam 1,000 orang student. Dalam 1,000 orang student lah potensi market kita yang ada. Daripada 1,000 orang student mungkin 100 orang yang mendaftar. Yang lain mungkin daftar dekat tuition lain, itu market share dengan tuition-tuition lain lah. So itu market kita ada 1,000 saja dekat tempat tu. Tapi kalau kita buat online, so dia market lebih besar. Mungkin kita cover Taman Setia A, Taman Setia B, Taman Setia C. Mungkin kita boleh cover satu negeri. Mungkin juga kita boleh cover satu negara. So itu kelebihan online. Dan sekarang ni banyak tools-tools yang kita boleh mengajar secara online. So kita boleh juga open, dan untuk sekarang walaupun PKP dah tamat, masih lagi relevan untuk kita buat secara online. Masih lagi ada permintaan. So teruskan. Kalau macam dulu sebelum PKP, online ada, tapi kesedaran untuk belajar online tu macam tak nampak. Kenapa perlu jual online? Baik saya datang secara fizikal kan, bersemuka. Tapi untuk sekarang ni, lepas dah tamat PKP, orang pun dah pernah berpengalaman belajar secara online, dan cikgu pun ada pengalaman mengajar secara online, dan masih lagi relevan dan sesuai untuk buat kelas secara online lagi. Walaupun kelas bersemuka tu dah rancak lah. So maksudnya kita boleh buat dua. Satu fizikal dan satu online. Boleh juga buat serentak hybrid lah. Okay, so market lebih besar. So yang kedua, kenapa penting kita buat pemasaran secara digital? Sebab pesaing kita pun dah buat secara online. Pesaing kita pun dah buat market secara digital, market secara online. So katalah kita ada jiran kita, pusat tuition A, pusat tuition B. Pusat tuition A pun dia buat marketing secara online. Dia buat blast dan sebagainya. So kita tak buat. So kita akan ketinggalan di situ. Jangan tanyalah kenapa section kita mungkin tak ramai student dan sebagainya, sebab mungkin kita tak agresif dalam market kita secara online. Memang kena buatlah pemasaran secara online. Itu sebab pentingnya buat secara online lah. Dan sekarang pun dah banyak tenaga-tenaga pengajar yang mengajar secara online, macam mana nak market dekat Facebook, nak buat Facebook ads lah dan sebagainya, itu banyak. So boleh belajar dengan mereka-mereka ni lah. Okay, yang ketiga adalah kita nak mengukuhkan jenama kita, brand kita dikenali. Maknanya bila kita orang search je dekat Facebook ke, orang search je dekat Google ke, akan naik kita punya tuition dalam first page dalam Google. So kalau kita tengok contoh tuition lain yang dah terkenal, kalau kita tengok lalu dekat highway, MC Plus. So itu semua dia dah buat secara online, dia dah buat awal. Tapi dia nak buat secara fizikal juga sebab dia tahu, dia nak kukuhkan lagi jenama dia tu. Orang dah tengok online MC Plus, orang tengok dekat jalan raya pun MC Plus juga. So kalau dia buat jalan raya saja MC Plus, orang yang jarang lalu ke highway, mungkin dia tak jumpa MC Plus. So itu yang dia buat secara online juga. Itu dia punya strategi dia. Okay, so kita pun sama. Kita ada strategi kita sini, macam mana kita nak market secara online dan juga secara fizikal lah. Yang penting bila kita buat secara online ni, kita akan lebih kukuhkan jenama kita. Dan yang kelima adalah engagement bersama pelanggan. Ini maksudnya kalau macam mana pelanggan jauh, dia nak hubungi kan susah kan. Dia duduk jauh, dia nak datang susah.
So bila kita buat secara online ni mungkin daripada Facebook. So dekat Facebook tu ada nombor WhatsApp kita. So parents akan klik dan dia akan engage bersama kita lah. Selain daripada bukan saja dari segi mendaftar saja parents nak jumpa kita, tapi juga dari segi macam ni kita nak perhubungan kita bersama dengan klien kita ataupun ibu bapa kita berterusan. Macam contoh kita boleh bagi report card anak-anak dia. Okay, so dan semua tu adalah secara online. Tak perlu lagi kita hantar fizikal boleh juga. Tapi kalau mana yang duduk jauh tu kita boleh hantar online. Itu kelebihannya lah. Ini salah satu marketing secara online. Dan juga cost efektif. Cost efektif sebab kalau macam kita buat secara fizikal, kita kena print flyers yang banyak kan. Betul. Kalau kita katalah strategi kita nak buat online. So mungkin kita nak buat FBS, so kita mungkin boleh buat yang rendah sikit cost dia, kita boleh dapatkan cost yang lebih murah berbandingkan kita print flyer banyak. Tapi mungkin kalau buat FBS mungkin lebih berbaloi. Ataupun mungkin kita buat marketing online secara percuma je. Kita post dekat Facebook apa semua, itu semua percuma kan. Kita buat video, kita postkan YouTube, lepas tu letak dekat dalam ni, lepas tu kita blast dekat WhatsApp group parents semua. Itu pun salah satu yang mudah dan senang dan cost efektif. Kalau bayangkan kalau dulu WhatsApp tak ada, Facebook tak ada apa semua, so kita terpaksa keluarkan flyer apa semua, betul lah. Tapi sekarang kita perlu menggunakan social media, WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Kita gunakan apa yang ada dan kita marketkan melalui social media. Okay, so itu salah satu cost yang efektif. So, ini contoh kalau macam saya tak ada bajet. Ini saya nak share. Ini salah satu kan. Saya nak share macam mana kalau kita tak ada duit, kita nak buat marketing. Macam mana kita nak buat? Okey, kalau kepada sesiapa yang dah ada pusat tuition mungkin setahun ataupun 2 tahun. Itu yang pertama. Okey, so setahun 2 tahun. Kalau setahun 2 tahun dia dah ada database student dia. Dan dia dah ada database student, dah pastikan dia dah ada WhatsApp group ataupun group Telegram dan sebagainya lah dalam parents. So tapi macam mana dia nak keep on daripada dia WhatsApp seorang-seorang, why not kalau dia buat satu video YouTube mengajar ataupun video testimoni pelajar ataupun video cara cikgu tu mengajar macam mana ataupun video intro pusat tuition, lepas tu dan belaskan kepada dalam group dan sampai minat boleh contact. Dan kalau macam nak buat promosi ataupun voucher kepada bekas-bekas studi yang pernah belajar di tuition, boleh juga join dengan dapat voucher percuma dan ataupun dapat voucher kalau dia bawa kawan-kawan dia lain. Itu salah satu, itu semua free. Dan kepada siapa yang tak pernah mula tuition saya first time, saya tak pernah buka pusat tuition tapi saya nak dapatkan student macam mana? Macam mana nak buat? Yang pertama adalah kita kukuhkan kita punya personal kita. Siapa diri kita ni? Sebab kita nak kenalkan diri kita ni kepada parents, klien. Siapa kita adalah cikgu sekian-sekian, saya pernah berpengalaman sekian-sekian, saya melupakan kelulusan sekian-sekian. Itu market lah, buat poster ke apa ke, buatlah social media dan sebagainya. Okay, lepas tu nak tarik student macam mana? Saya nak kena keluarkan flyers ke? Saya nak kena buat FB ads ke? Boleh kalau ada bajet. Kalau tak ada bajet macam mana? Okay, kalau tak ada bajet, boleh buat kelas percuma dulu kepada student. Ini salah satu teknik lah yang biasa saya buat ataupun biasa yang tuition lain buat. Dia buat kelas percuma, lepas tu dia panggil lah kawan-kawan, student apa semua. Student pun panggil kawan-kawan dia untuk join kelas percuma dan secara tak langsung dia akan dapatlah pelanggan yang pertama, iaitu pelanggan kelas percuma. So contohlah, kalau dia dapat student daripada kelas percuma tu dalam 100 orang, pastikanlah lebih kurang dalam 10% daripada market yang 100 orang tu mendaftar dengan tempat tuition tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang baru nak start. Kalau 100 orang mungkin 10 orang, kalau 50 orang mungkin 5 orang. Kalau lebih lagi bagus. Biasanya akan lebih tapi pastikan paling kurang 10%. Kalau bawah 10% kira gagal lah tu. Misi kelas percuma macam tu. So kalau katalah saya buat kelas percuma ada 10 orang. Daripada 10 orang tu seorang je yang daftar. Tu kira okey lah tu. Tapi kalau daripada 10 orang yang join kelas percuma tak ada siapa yang daftar. Tu kira buat lagi sekali. Apa strategi nak buat? Mungkin teknik mengajar, mungkin bagi contoh-contoh exam. Kalau dalam 20 orang, 30 orang, 2-3 orang daftar, itu kira okey lah, standard lah tu. Tapi kalau 50 orang yang mendaftar tapi seorang je, kena fikirkan apa strategi dia nak buat. Kelas percuma juga, tapi mungkin collaborate dengan cikgu-cikgu lain ke. Dan kalau katalah saya buat student kelas percuma ada 15 orang yang join. Dari 15 orang, 12 orang yang join. Itu lagi bagus. Itu maknanya kelas percuma you sangat efektif. Dan dia buat secara percuma. Dia tak keluarkan kos untuk marketing. Dia just keluar kos masa dan sebagainya lah kan. Tapi dia tak keluarkan duit pun untuk nak cari student. So itu yang saya katakan dia cost efektif. Dan kelas percuma ni pun dia marketkan secara online. Mungkin kat social media, mungkin dekat WhatsApp, mungkin dia minta bantuan daripada keluarga-keluarga saudara mara untuk tolong belaskan dan buat kelas online sebut secara percuma kan. Itu antara yang dia buat. Okay, so itu antara salah satulah kenapa pentingnya cost efektif dan pentingnya buat pemasaran secara digital. Kalau kata saya tak ada student, mustahil kalau you dah buat tuition dekat tempat tu tapi tak ada student. Melainkan you buat dekat kawasan tempat fizikal yang tak ada student tu, memang
memang tak ada student lah kan. Tapi kalau dia buat tempat yang dekat dengan sekolah, bawah tu ada kedai runcit, kedai 7E ke Speedmart ke, ada ramai student lalu, ada ramai kawasan sekolah rendah, sekolah menengah berdekatan dalam 3 km radius, tak mustahil tak ada student, mesti ada student. Kalau macam katalah saya dah ada modal, saya nak buka pusat tuition, saya nak cari market, itu lagi senang. Sebab dah ada tempat, panggil je lah student, buat open day ke, kelab kelab percuma tu mestilah ada kan, open day, yuran pendaftaran percuma ke, tu akan menarik student untuk join. Lagi-lagi kalau macam tempat kawasan tu kawasan baru, parents anak-anak pun ramai umur 7 tahun sampai 17 tahun, so cepatlah nak dapat student tu. Ini pengalaman saya masa saya buka pusat tuition tu, first year alhamdulillah 200 orang student, sebab saya buat ada beberapa strategi lah macam yang saya ceritakan tadi, kelab percuma, yuran percuma dan sebagainya, dan ada gift-gift yang lain. Itu salah satu cara lah untuk kita menarik parent untuk datang ke kedai kita. Open day, keyword dia open day. Siapa yang nak mula dengan pusat tuition baru. So actually ada banyak lagi yang boleh fikirkan cara strategi untuk buat marketing secara online. Sebab kenapa saya kongsikan ni? Sebab ada beberapa tuition yang dia masih orang panggil sendu lah. Sendu maknanya dia macam kenapa macam tak ada student ke, tak ramai ke apa kan. Sebab dia physical dia gah, tapi dia online dia kurang sikit. Tapi masa PKP bila physical dia gah, bila dia PKP dia akan down je. So kita kena buat get ready lah. Let's say lah, kalau boleh kita tak nak minta, tapi kalau ada PKP yang ada PKP lagi, so kalau boleh kita dah bersedia, kita dah tahu dah, kita dah tak ada hal. Tak ada hal, kalau tuition tutup, tak apa, tuition tetap jalan. Kalau macam dulu masa PKP awal dulu mungkin kita akan gelabah sikit lah kan. Kenapa? Alamak, tak ada student lah, macam mana nak daftar apa semua kan, macam mana nak cari student, kena buat bisnes lain dan sebagainya. So untuk sekarang ni kita dah okey lah. Tak ada hal lah, kalau datang halangan ke apa kita boleh tepis. Kita dah tahu lah, confirm akan student akan continue punya. Okay, so jadi saya nak kongsikan 5 lah. 5 minimum platform yang perlu tuition ada kalau nak buat marketing online. 5 benda. Apa benda 5 benda ni? So yang pertama adalah of course social media. Kalau bila cerita tentang social media, of course mungkin kamu nak tahu mana lagi penting, Facebook ke, Instagram ke, sebab ada setengah tuition dia buat Instagram saja, okay. So untuk social media ni wajib ada page. Ada je page. Walaupun dia tak aktif Facebook, tapi adakan page. Facebook, Instagram dengan YouTube. Yang terbaru ni TikTok. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. You tak aktif itu cerita lain. Yang penting page kena ada. Itu je dulu. Jadi aktif tu itu strategi lah. You mungkin kalau tengok dekat Instagram ramai orang komen ataupun ramai engagement banyak dekat Instagram. You buat banyak post dekat Instagram, you share video kat Instagram. Itu strategi you lah. Tapi setiap page mesti ada. Setiap social media mesti ada page. Pusat Tuition Ali ada dekat page Facebook. Pusat Tuition Ali ada dekat page Instagram. Pusat Tuition Ali ada dekat page YouTube dan page TikTok pun ada juga. Ini kena ada. Kalau you nak tambah, saya nak ada dekat Twitter, boleh terpulang. Itu terpulang. Tapi yang 4 wajib ni mesti ada. Facebook, Instagram, YouTube dengan TikTok. Nak ada dekat Pinterest, terpulang. Pinterest, gambar, share gambar je kan. Tapi Pinterest kat Malaysia kurang sikit lah. Dekat US famous. Kalau nak share dekat Snapchat, boleh juga, tak ada masalah. Ini cerita social media. Okay, so itu yang perlu ada. Social media, Facebook, Instagram, YouTube dengan TikTok. Yang kedua, of course, siapa yang ada tuition physical, wajib ada Google Map. So nak tahu Google Map ada ke tak ada ni, you search lah dekat dalam Google. Pusat Tuition Ali ada tak dekat Google Map? You search lah dekat Google Map ada tak? Kalau tak ada, you kena daftar dekat dalam Google My Business. You daftar dekat situ, sekejap je. Okay, just pastikan dia genuine lah. Betul-betul ada. Pusat Tuition Ali tu. Pastikan ada Google Map, sebab orang senang lah kalau nak datang lokasi ke apa ke, boleh search dekat map dan terus datang ke. So pastikan kena ada. Dan ada tu memang ada, tapi pastikan update. Maksudnya pastikan gambar, pastikan ada review. Sebab kadang-kadang saya rasa mesti tuan-tuan dan puan semua pernah nak pergi ke satu tempat, bila search Google Map dia macam betul ke tempat ni? Macam tempat scam pula kan. Kalau boleh update juga dalam Google Map. Ada juga yang contohnya nak pergi kedai photostat kan. Saya cakap Google Map kedai photostat. Tengok memang tak update lah kan. Macam tak update betul ke kan? Kita pun pergi. Kita pergi betul-betul memang tak ada. Nampak tak ada keso. So kalau boleh update. Kadang bila benda yang tak update ni macam gambar pun tak ada apa, ada nama kedai. Macam kita ni macam sangsi. Macam betul ke datang semua? Betul ke tuition ni kan? Tengok dekat dalam website, wow macam gah. Tapi dekat Google Map macam kosong je kan. Macam tu. You boleh search lah. You boleh tengok lah Google Map lain, tuition lain kalau you nak belajar. Apa contoh-contoh macam ni dia buat? Ada review, ada gambar, ada logo. Yang ni tiga lah Google My Business lah. Ini saya ceritakan tadi. Dia ada
relate sikit, ada berkait sikit dengan Google My Business dengan Google. Okay, so pastikan ada juga. Yang keempat lah website. Pastikan website ada. Saya dah ceritakan panjang lebar tadi. So website kita boleh upah orang ataupun kita boleh buat, kalau rasa tak ada bajet nak upah orang, kita boleh buat secara percuma, buat free dekat Google site. Saya pernah kongsikan dekat dalam persatuan pengusaha persepsi Muslim Malaysia, dan ada salah seorang ahli yang dah buat share percuma. Dia buat website dia sendiri sebab dia nak share info saja. Dia bukan nak share pembayaran daripada situ ke apa, itu mungkin upah orang lah. Tapi kalau asalkan nak info, nak share, boleh buat dekat dalam Google site ataupun boleh buat dekat platform-platform website yang lain. Ada pelbagai. So kita tak boleh lah nak kata saya tak boleh lah nak buat saya tak tahulah cara marketing. Pasti ada. Boleh. Mesti boleh buat secara percuma. Bermula dengan zero cost marketing lah. Kalau ada bajet, boleh upah orang. Pastikan ni berbaloi lah. Bukan sekadar macam kita upah orang, ni macam aku pun boleh buat website ni kan. Tak. Kalau kita upah orang, kita bagi yang terbaiknya. Mungkin pastikan ada SEO. SEO tu nak pastikan website tu dalam first page dalam Google lah. Okay. Dan akhir sekali, 5 minimum platform yang perlu pusat tuition ada adalah tuition directory ataupun marketplace. Kenapa? Sebab tuition directory atau marketplace ni, dia boleh bantu marketkan pusat tuition. You boleh carilah dekat tuition directory, you boleh search dekat Google, apakah tuition directory yang saya boleh letak dekat dalam tuition ni. Mungkin boleh letak dekat myprivatetutor.com, mungkin letak dekat tuition plaza ke, tuition mall ke, macam-macam lah you boleh letak dekat dalam tuition. Kalau macam ini saya cerita yang ada pusat tuition. Kalau dia seorang home tutor, lagi senang lah. Sebab dia bukan seorang personal, dia boleh letak dekat pelbagai platform tuition atau marketplace yang ada. So kalau macam kenapa saya letak? Contohlah kan, kalau orang jual produk, apalah produk baby ke apa, salah satu platform yang dia perlu letak apa? Wajib dia letak. Selain dia ada dekat website dia, mesti dia letak dekat Shopee, mesti dia letak dekat Lazada. Sebab dia ada barang dia. So nak orang cari barang dia dekat tempat macam Shopee lah. Mungkin klien selalu join Shopee, banyak beli barang kat Shopee. So dia pergi kat Shopee. Bila pergi kat Shopee, dia jumpalah barang produk tersebut, jenama tersebut. Sebab itulah Nike, Adidas pun sama. Dia ada produk dia dah jual juga dekat Shopee ada, dekat Lazada pun ada. Sebab itu salah satu yang boleh marketplace boleh bantu naikkan lagi kita punya produk kita. So sama juga dengan tuition. So kalau kita join, contoh My Private Tutor, join tuition directory yang lain, benda tu dia boleh bantu lagi naikkan kita punya pusat tuition. Itulah serba sedikit yang saya boleh kongsikan antara 5 minimum tuition. Okey, terima kasih banyak Coach. Banyak yang kita belajar ini, dan kalau dengar apa yang Coach share tadi, memang untuk kekal relevan kena ada orang kata online presence tu lah. Jadi saya sendiri ada beberapa soalan. Okey, jadi yang soalan pertama berkenaan kelas percuma tu Coach. Coach rasa benda tu patut dijalankan berterusan tak? Macam setiap minggu ada satu kelas percuma ke? Macam mana tu? Okey. Kelas percuma ni, saya ceritalah beberapa strategi lah yang tuition lain buat kelas percuma. So, kalau kita nampak ada tuition lain yang dia setiap minggu buat kelas percuma. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan, sebab dia ada target dia sendiri. Contohnya kelas percuma dalam sebulan, dia nak pastikan ada 1,000 orang join. Selagi dia tak capai 1,000 orang join kelas percuma, dia akan terus buat lah. Mungkin seminggu sekali. Tiba-tiba dia buat lagi lah. Tiba-tiba sebab pilihan raya cuti. So kita buat kempen kelas percuma semasa pilihan raya. So itu beberapa tambah yang dia buat. Sebab dia ada target dia sendiri, student dia. So dia buat. Ada setengah tuition mengikut bajet dia sendiri. Sebab dia rasa percuma ni dia ada bajet untuk bayar cikgu dia pada sekian-sekian harga. Contohnya RM100 je yang dia boleh bayar cikgu masa kelas percuma. So mungkin dia buat sekali je lah dalam sebulan ataupun 2 kali je dalam sebulan. Sebab dia bergantung pada dia punya strategi tuition tu sendiri. So kalau tanya saya yang mana sesuai, adakah kita buat seminggu sekali ke, sebulan sekali ke? Kalau tanya saya, of course seminggu sekali lah. Itu yang lebih terbaik sebab kita nak bantu anak-anak kita ni nak pandai kan. Sebab anak-anak yang mana yang yang dia tak mampu nak bayar tuition, dia perlukan pendidikan. Sebab itulah dia lebih sesuai kalau macam seminggu sekali kita nak bantu lagi. So ada juga yang buat kelas percuma ni, dia bukan buat kelas percuma secara live, tapi dia buat kelas percuma secara recorded. Maknanya apa yang dia dah mengajar tu, dia dah rakam. Lepas tu kalau siapa minat nak join kelas percuma, klik je sekian-sekian, dia akan tengok lah secara percuma tu. Ada yang buat style macam tu. Kalau dia buat style macam tu, itu bebas lah. Student tu dia nak buat, dia nak tengok hari-hari ke, dia nak tengok setiap kali ke, macam tu. Okey. Jadi saya ulang sikit. Coach cakap tadi, bergantunglah kepada pusat pengajian dia juga kan. Kalau dia
Dia nak letak target, setengah tu dia letak target. Setiap bulan sekian-sekian bilangan belajar untuk kelas percuma. Ataupun ikut bajet dia. Kalau bajet dia. besar, banyaklah kelas boleh jalankan Banyak kan? kelas percuma, betul. Okay. Ada setengah, saya tambah sikit lah. Ada setengah tuition dia macam dia target sasaran sale dia. Sasaran sale dia sekian-sekian. Bila sasaran sale dia sekian-sekian, dia perlu target orang yang mendaftar studi, yang bayar 100 orang. So dalam 100 orang sebulan tu, macam dia dapat 100 orang, so daripada kelas percuma tu lah. Daripada kelas percuma tu mungkin 1,000 orang. Maknanya dia ambil 10% daripada kelas percuma tu. Setelah target dia 1,000 orang. Selagi tak capai 1,000 orang, mustahil nak capai 100 orang. Itu antara strategi. Numbers lah saya boleh bagi. Okay. Kira macam kita kena ambil kira jugalah target pelajar yang kita nak berapa. Lepas tu kalau ikut coach memang benchmark pusat tuition, kalau boleh kita set at least 10% lah daripada yang free tu jadi berbayar biasanya 10%. Kalau minimum mungkin kena strategi lain ke. Kalau lebih bagus lah, 15%, 20% kira bagus lah. So maksudnya kalau 10% ke atas jangan sedih lah. Mungkin strategi dah okey, cuma kena usaha lagi. Kalau tidak, betul. Tengok balik apa yang silap Betul lah. Jangan sedih juga kalau 10% tu standard tu. Yelah takut dia buat seorang je kan. Padahal dah 10% dah kan. Macam 20 orang dia buat, 2 orang je. Dia pun sedih, kecewa. Lepas tu tak nak buat. Lepas tu give up kan. Itu biasa coach. Memang kita akan give up. Ready. Okay, lagi satu yang berkenaan open day ni coach. Kalau online macam mana? Adakah relevan kita buat macam open day live ke apa ke? Open day live. Ada strategi tertentu ke? Open day ni kalau live lah, biasanya kalau open day kita bawa parents, ajar, ada pengenalan tentang tuition kan, dia akan tengok slide video lah sebagainya, mungkin ada makan-makan, mungkin ada belun-belun sikit ke apa ke, nak panggil badut ke datang ke, nak kasih hiburan kan. Tapi kalau online ni macam mana nak buat kalau open day ni? Biasanya kalau open day ni dia bukan sebut open day lah, tapi dia macam ini daripada saya sendiri, kalau pengalaman saya sendiri macam open day tu macam open kelas percuma, macam besar-besaran macam tu, ataupun buat program minggu perjumpaan ni buat secara online pun boleh juga kalau nak buat pendaftaran. Tapi biasanya kalau macam open ni, kalau online lah, kelas biasanya kelas percuma lah. Tapi kalau tak silap sekarang ni ada satu platform macam Restream lah, bukanlah Restream tapi platform macam ni lah, internet macam ni, yang dia boleh buat macam open day, ala-ala open day lah, tapi secara online. Maknanya parents akan masuk ke, klik link tu, dia akan masuk, dia akan tengok lah slide intro pusat tuition kan. Lepas tu dia ada beberapa function lain, klik-klik yang lain. Bila dia klik situ, dia akan masuk ke room tu, dia akan masuk join kelas tu ataupun nak daftar. Ada, saya tak ingat apa nama platform tu. So dia macam ada banyak room, coach boleh buat lah. Kita boleh buat bilik kita sendiri, pendaftaran, matematik ke, BM ke. Okay, menarik juga. Ada. Sebab ada saya join ICT punya program, dia ada buat macam tu. Saya belajar dari situ lah. Dia buat open day macam tu, semasa PKP. Okay. So satu lagi soalan adalah, sekarang ni dah lepas PKP kan. Jadi setengah tu dia akan bertanya macam, adakah saya nak fokus pada offline saja dah sekarang sebab kelas dah boleh buka, ataupun saya masih perlu ada ni lah fokus pada online. Mana mengajar secara online ya? Buat kelas lah. Kalau kelas. Tutor, dia ada tutor bawah dia, kelas online, ataupun fokus pada offline je sekarang. Alhamdulillah. Soalan yang baik. Kalau pada pendapat saya lah, lepas dah habis PKP ni, dengan lambakan pilihan tuition, boleh join fizikal, boleh join online. Dan sekarang ni saya lihat marketing even kat tempat saya sendiri pun ramai yang berminat tu join secara bersemuka fizikal. So pada saya kalau fizikal saja pun dah okey dah. Dah okey. Tetapi bila dah mula fizikal tu, get ready juga untuk online. Maknanya belajar juga mengajar online macam mana, kena ambil tahu juga tentang mengajar secara online. Sebab yang pertama, andai katalah ada customer, klien daripada jauh. So kita ada platform kita sendiri yang secara online. Kita dah dapat customer kita yang jauh lah. Itu kalau dia nak buat. Tapi kalau pada saya, fizikal masih lagi
boleh dan teruskan fizikal saja pun tak ada masalah. Tapi get ready je untuk online. Jangan terus lupakan online lah kan. Yes, betul lah. Okay, satu lagi ni coach. Ni pun masalah saya sendiri hadapi lah. Jadi ni berkenaan konten. Sebab bila kita macam coach bagi, okay, kita kena ada Facebook page, kita kena ada TikTok dan sebagainya. Biasanya jadi masalah adalah apa yang kita nak share dekat platform tertentu tu kan. Contoh satu coach bagi tadi kelas percuma lah. Ada tak macam perkara-perkara lain yang idea-idea lain yang coach boleh bagi untuk kita buat sharing di platform-platform tertentu tu? Okay. Bila kata social media kan, social media ni parent, client ataupun mungkin kita sendiri nak masuk social media tu, kita nak fun, kita nak enjoy, kita nak rest kita punya otak kita kan. Kita nak tengok apa perkara yang menarik, apa perkara yang info-info sekarang kan. So kalau boleh elakkan yang hard sell punya lah. Kalau boleh elakkan yang selalu hard sell, lebih kepada berbentuk sharing session. Sharing. So kalau macam you all dapat berbentuk sharing session yang boleh gather ramai orang berminat, klik like, komen, tu lagi bagus yang bentuk sharing. Antara contoh perkara yang boleh buat sharing adalah kalau nak melibatkan viral tu, itu konten lah, itu pulang boleh, tak ada masalah. Contoh dari pilihan raya sekarang kan, kita mungkin nak campurkan perkataan bersatu, lepas, pas lah dan sebagainya kan, kita nak campur-campur kan, itu pulang boleh juga. Itu salah satu kalau kita nak relatekan viral. Kalau macam sharing tu macam lebih kepada macam kenapa anak-anak lemah belajar, kenapa perlunya matematik, kenapa pentingnya, kenapa admath ni tak digunakan di luar, tu mesti ramai orang yang akan nak tahulah. Lebih kepada sharing session. Lepas tu bawah sekali letaklah pada minat join kelab cuma, ada dia punya call to action dia lah, nombor telefon ke website ke apa kan. Tapi kalau pada saya lah, social media ni lebih kepada berbentuk sharing lah, berbanding kita terus bagi promosi 50%, tu confirm orang scroll, orang takkan tengok. Melainkan you nak buat FBS lah, kan, FBS lain lah. Tapi kalau bentuk sharing session tu berbentuk perkongsian. Macam kita sendiri kan, kalau kita sendiri user, kita nak kongsi, okay, hari ni pagi ni saya rasa saya lapar, tengah-tengah jogging saya makan burger, ambil gambar. Sama juga dengan tuition. Hari ni pukul 8 malam, alhamdulillah ramai student yang hadir, penuh, ambil gambar, hantar. Macam tu. So kalau macam satu lagi contoh, kita nak share, kita buat sanitize kelas kita, apa boleh juga share. Apa-apa yang kita rasa nak share dalam tuition ke ataupun kelas ke. Macam contoh, cikgu ada share anak murid dia hari ni improve, kita share lah macam mana dia improve. So kontennya perlu lebih berbentuk sharing lah, bukan untuk iklan saja kan. Okay, banyak membantu tu coach. So ni last, insyaAllah soalan last. Ni lebih personal lah soalannya. Okay, coach pernah bekerja bawah orang, coach pernah bekerja dengan Kumon pun. So Kumon ni multinational, dan bidangnya pun menarik kan. Apa yang menyebabkan coach macam terus minat untuk berkecimpung dalam kesawanan? Maksudnya instead kerja dengan orang, terus okay. Apa inspirasi dia? Kalau saya tak rasa senang lah jalannya. Okay. Tentang tu kalau pada saya, sebab saya dah mula bercimpung dalam keusahawanan secara tak langsung ni daripada home tutor lah sendiri sebenarnya. Sebab daripada home tutor tu lah saya cari student, bekerja online. Lepas tu saya buat website yang saya buat sendiri pun, saya buat dah lama. Cikgu Afiq Math, Cikgu Afiq cikguafiq.webs.com, masih ada lagi kalau tak silap. You boleh search 2012 punya tu, so masih ada lagi. Saya suka buat tindakan sendirilah, bukan atas arahan online lah. Dan mungkin secara personal, saya sesuai bekerja sendirilah macam tu, ataupun bekerja sebagai usahawan berbanding dengan kerja dengan orang. So saya rasa dengan personality saya macam ni, so saya rasa saya buat tuition sendirilah macam tu. So memang personality lah coach, keinginan sendirilah untuk keinginan sendirilah. Sebab kita nak bantu orang kan, so keinginan kita, bila keinginan kita kuat, kita pun kena buat kerja secara agresif lah. Tapi yang penting semuanya atas kita sendiri, usaha kita sendiri, bukan arahan online ke apa kan.
So itu kepuasan dia lah. Salah satu kepuasan dia lah bila buat kerja sendiri, usahawan ni lah. Ada setengah personal orang tu dia tak boleh buat kerja sendiri kan. Dia kena bawah orang. Itu pulang pada dia lah, sebab tu yang ada yang maintain dia kerja dengan orang kan. Dia rasa wah tak boleh lah buat bisnes ni. Aku dah try 2-3 bulan. Aku give up lah. Ada setengah macam tu. Tapi kalau keinginan kita kuat, kita punya visi kita kuat, kita tahu apa yang kita nak buat, secara tak langsung kita buat pun, agresif pun, tiba-tiba aku rasa aku nak buat ni. Aku nak work hard buat ni. Kita tak rasa macam kita give up. Kita akan nak buat juga. Satu lagi, kita rasa macam kita buat tapi macam tak ada kesan. Macam stuck. Macam okay, saya rasa saya dah buat usaha sekian-sekian. Lepas tu tak nampak progress, kita rasa stuck kan. Bila stuck, kita pun relax kan, tak buat. Ambil masa sikit lah, kita punya down kita tu kan. Okay. Ni biasalah berlaku. Saya pun pernah juga kalau macam bila kita buat something, kita rasa stuck. So, yang pertama kita akan, bila kita stuck, kadang-kadang bila kita stuck ni macam otak kita ni macam dah, orang kata dah macam stuck lah, tertutup tau. So macam mana kita nak bukakan balik otak kita tu adalah biasanya, kalau macam saya sendirilah, yang saya biasa buat, kita akan jumpa dengan orang. Kita akan jumpa dengan orang yang ataupun mentor ke ataupun orang yang berpengalaman ke untuk kongsikan, untuk jumpa. Kadang-kadang bila kita tengok orang tu, bila kita dah jumpa, kita dah borak dengan dia, kita tahu dia ni kalau start dia buat macam ni, dan dia ada strategi dia macam ni yang tak masuk, yang saya tak terfikir pun nak buat macam ni. Sebab benda macam tu, bila kita start, kita macam block. Bila kita block, kita macam tak terbuka lah kita punya, sebab kita tak tahu, kita tak boleh terfikir. Tapi bila kita jumpa dengan orang, kita dah borak, minda kita pun dah terbuka, so kita akan tahu, aku rasa kalau buat macam ni, insyaAllah tak stuck. Aku akan boleh buat lah maknanya. Sebab dia dah dapat idea tersendiri dengan mungkin berjumpa dengan orang, mungkin dia join mana-mana group, mungkin dia banyak jumpa-jumpa dengan customer, cari kenapa customer mungkin tak berminat ke apa ke daripada klientel sini. Macam kadang kita stuck, kenapa, contohlah kenapa kita dah buat marketing kau tapi masih lagi student ramai macam ni je. Bila kita tanya-tanya balik, rupanya sebab dia ada program kat sekolah. Mungkin sebab ada benda-benda macam ni. Bila kita dah tahu, sebab kita dah tanya student kan, kenapa kan, kita dah tanya customer kita sendiri, kenapa macam ni. Mungkin sebab clash dengan program sekolah, mungkin clash dengan tuition lain. So kita dah tahu, kita buatlah strategi-strategi yang lain. Okay, so pada saat aku dah relax, aku dah tahu aku nak buat, okay, aku fokus yang ni pula. So kita kena cuba jugalah berkongsi dan bertanya orang yang pernah lalu lah pengalaman yang sama kan. Yes, betul. Sebab sebelum ni kita buat seorang-seorang kan, start kan, kita seseorang kan. So kita gaul lah, kita tahulah. So kira macam kalau ada community apa semua tu, memang insyaAllah boleh membantu lah kan. Yes, betul dalam perjalanan kesawanan tu kan. Betul lah.